Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin Nabiyil Ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Saya nak tahu pergi haji dan pergi semayang. Pergi haji dah pergi, semayang tak tinggal. Tapi tentang Islam ni cari baloh belaka ni. Baiklah, tak kira siapa-siapa pun ada salah dan silap belaka. Yang bersama dengan jemaah Islam, yang masih tidak faham dengan jemaah Islam, itu orang Islam belaka, dan ada salah dan silap belaka. Orang hak pihak oleh nu silap kerana tidak memberi sokongan kepada perjuangan Islam untuk mengembalikan tahta Al-Quran dan Hadis di atas perlembagaan yang paling tinggi. Betul tak? Kita hak duduk belah jemaah Islam ni salah kok lain pula. Kenapa? Bahan katil lembu, bahan kepala lembu. Arang tadi banyak juga. Nak balik cengik nombor ekor pun ada juga dalam takbir. Kadang-kadang kita kuat dah jadi ketua pemuda dan orang kuat cawangan, anak pula pakai luar ketak pun gompuing. Betul tak? Maka banyak dosa kita belaka, pakak-pakak betul. Jadi yang tak faham lagi perjuangan Islam, kita tunjukkan contoh yang terbaik agar lembutlah hati mereka-mereka yang masih tidak faham tentang perjuangan Islam. Mudah-mudahan berkat, maknanya sebagaimana akhlak para sahabat, dapat menarik musuh-musuh Islam masuk Islam bersama dengan para sahabat kerana keindahan akhlak dan perangai sahabat. Jadi kita di pihak jamaah ataupun yang sudah pun bersama menyokong perjuangan Islam, mesti kena ada marah dan sayang. Yang pertama, marah pada zahir bagi mereka yang di luar sana yang masih bersama dengan golongan yang tidak mau menegakkan Islam. Yang kedua, sayang dalam hati kita, berdoa agar mereka ini akan dapat bersama-sama kita juga untuk meneruskan perjuangan yang telah dipesan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ada keliru beza mengumpat dengan cerita tentang seorang, sebabnya mana-mana saya berada semua bercerita tentang seorang. Bagaimana pula jika menyatakan seorang itu tak baik untuk jadikan kawan? Mohon perjelaskan. Baik, dia tak faham masalah cerita orang. Adakah cerita orang ni mengumpat? Tidak. Nabi kata mengumpat ni zikruka akhaka bima yakrah, kamu menyebut hak saudara seagama kamu yang dia sangat marah benda tu. Umpama dia kata dia bodoh begini, dia dengar dia marah, maka itu dia mengumpat namanya. Tetapi kalau ada tujuan, maka dikecualikan daripada haram. Mengumpat tapi tidak diharamkan. Contohnya, ada orang masuk meminang akan anak dara sebelah rumah kita. Kita kenal sangat orang tu. Kita pun pergi khabar dah ke dia. Sebab kalau kita tak khabar, takut mudarat anak dara tu kat gigi. Umpamanya bapak nipu besar. Dia banyak dah tipu, nikah 5-16 orang dah. Nikah ambil pitih apa semua, tua tipu tanah semua, tinggal bodoh anak orang. Nikah kat lain pula. Maka bila kita kenal, wajib kita pergi sebut depan keluarga perempuan tu. Haji kita bukan nak mengumpat, nak masuk capur hal keluarga haji, tapi bukan ke hak mari tadi namanya begini. Tu lah dia mari rak benda, mari minta anak wacik kenal dah. Anak wacik kata enceng. Macam itiasa muka dia. Maka kita pun kabarlah gini, saya kenal sangat budak ni, dia ni nak menipu mama dah, nikah dengan anak orang, patu tipu duit, tipu apa, patu tinggal. Nikah pula negeri nu tinggal. Faham tak? Maka wajib kena kabar. Tapi kalau tuan punya diri dia dengar kita cerita hak dia marah tak? Marah, tapi kita tidak berdosa. Faham tak? Kerana tujuan untuk kebaikan orang ramai. Dan ngumpat hak tak ada faedah, maka berdosa saja-saja duduk. Cakap dengan bini malam-malam, Bang tadi hak mari rumah kita, abang tengok tak? Hak tu hak belakang kali buat apa? Hitam awak. Kira nak nguduh orang semua macam dia putih ingat. Tak? Ini dosa belaka-belaka. Faham? Apa hukum jima isteri 3 kali berturut-turut sedangkan isteri tidak bersedia? Dan menjima apa dia kalau tak sedia?
Aduh lah. Tulisan macam tu bila. Jawabnya dah isteri mu kok pandamu lah 18 kali turut-turut pun. Cuma jangan mudaratkan isteri. Faham? Tak boleh haram. Dah metang-metang bini kita ikut kita nak buat. Nak kambing sekali je. Nampak tak? Jangan sampai ikut syekh, ikut nafsu. Walaupun benda tu halal kadang-kadang jadi haram. Kerana menyakitkan orang lain, hukumnya haram. Adakah kain pelekat sebahagian daripada sunnah Nabi? Jawabnya bukan, tetapi diharuskan pakai. Dalam kitabul libas ada menyerangkan bahawasanya Nabi SAW memakai seluar. Seluar tu seluar lah, tapi bukan model macam seluar kita. Seluar macam Melayu dulu-dulu, pahlawan perang dulu kan, seluar besar pakai ikat ni. Dia tak ada zip kacing-kacing tu, dia pakai ikat dengan tali pula di atas. Dan pakai gamis dan pakai jubah. Gitu pakaian Rasulullah. Ada pengatas pada Nabi dua. Kadang-kadang Nabi pakai kolang suah, piyah. Kadang-kadang Nabi pakai serban di atas kopiah. Dan ada juga Nabi tak pakai apa-apa ketika duduk di rumahnya. Apa pendapat mengenai duit bonus Felda kepada isteri peneraka jika bermadu, perlukah dibahagi sama rata? Ya. Kerana itu isteri dia. Kerana dia tu bagi untuk isteri. Dan kalau madu kena bagi sama tak? Sama mengikut faraid. Faraid ni ada tak? Bini tua dapat banyak, bini muda dapat sikit. Ada tak? Tak ada, sama rata berlaku. Faham? Adakah benar meninggal di tanah suci Mekah lepas dari seksa kubur? Jawabnya ya, jika Allah kendaki daripada mereka yang tertentu. Bukan semua. Sebab Abu Lahab pun mati Mekah, Abu Jahal pun mati Mekah juga. Ni Samsing belaka ni. Tu tak terlepas kau paruk dia kata. Bagaimana nak lemburkan hati anak? Ibu tu baca surah Yasin setiap malam Jumaat. Niat lemburkan hati, tiup pada air, beri minum kepada anak. Tu kelebihan surah Yasin. Biar ibu dia baca. Kenapa ibu? Ibu lebih mustajab. Dahaya kurang mustajab. Dalil, Nabi tanya, orang tanya Nabi, hak mana lepas kena taat Allah, hak mana dulu? Nabi kata ibumu. Lepas ibu, ibu juga. Lepas ibu, ibu juga. Yang keempat baru bapamu. Kerana mulut ibu itu lebih Allah dengar kalau berkata tentang anak-anak. Faham? Sebab tu ibu jangan kata bodoh ke anak, bodoh suruh. Kerana mulut dia masing. Dia yang mengandungkan anak, dia yang gada nyawa. Nak mati masa anak nak keluar. Masa mak nak beranak dalam bilik tu, ayah sakit tak duduk luar? Kan masa tunggu kat dewan bersalin kan, suami duduk luar tak, bini duduk dalam. Doktor push. Doktor doktor tak sakit. Bini nak mati dalam, betul tak? 2-3 jam. Laki duduk luar sakit tak? Masa bini dia bergadang nyawa, sakit tak? Tak. Kawan dia tanya, awak nak sini tak? Orang rumah nak beranak dalam. Okey je, okey. Tak agama okey. Bini macam nak mati dalam. Maka mulut mak lebih masing. Tiup dia air minta lembut. Ayah pula kalau keras sangat, tak jadi apa dah, turn 360 lembut semula. Budak yang keras dia kalah dengan lembut. Faham? Apa pun wanita yang habitatnya habit mencabut rambut gatal. Rambut dia kalau gatal boleh cabut, dibenarkan ulama. Dia dalam umbi dia tu berpenyakit, maka pok dia cabut hilang gatal. Tapi jangan cabut semua. Dak dah. Wanita yang operate tak nak bersalin normal, bagaimana dosanya? Adakah diampunkan seperti bayi yang baru lahir
insya-Allah mudah bagi Allah, kerana Allah ni adalah Maha Pengampun. Allah bukan Ghafir, Allah Ghaffar, Maha sangat-sangat memberi keampunan. Faham? Maka kalau belah sakit tak? Tak sakit lah masa beranak. Lepas beranak sakit tak? Sakit yang teramat sangat. Faham lagi? Orang beranak tak belah macam biasa, sakit masa nak beranak. Nak? Macam dia rajin tak nak berok, dok tubik kerah. Sakit tak? Padahal dok besar mana tak? Acu kalau nak tubik tu besar helmet. Sakit tak? Bayanglah. Budak orang boleh tubik, sakit tak sakit bayang. Tapi lepas beranak tak sakit tak. Tak? Cuma kesakitan sak dia lah tahan. Lepas tu kau tak sakit, kau suruh. Tapi bila orang yang belah tak sakit, pasal dia abuse. Buat keluar anak, lepas tu jahit, lepas tu balik 2 hari lepas tu rasa perut dibelah sudah mari, dengar pedih, dengar sakitnya berminggu-minggu, paling kurang 3 minggu sakit. Faham tak? Jadi bila Nabi kata setiap orang beriman yang kena musibah dapat pahala, walaupun tercucuk duri yang kecil je. Kita pegang tangga nak naik rumah, masuk selumbar. Apa Terengganu panggil selumbar, sini faham tak? Sini panggil dia selumbar. Dia batin macam slumber. Jadi luka sikit je lah dapat pahala. Nampak tak? Pasal kelebihan orang beriman. Dah kalau sakit kena jahit, kena belah perut 3 minggu tak dapat pahala. Faham lagi? Tak susah Tai hidung, tai telinga, air mani, kena pakaian nak solat, batal tak? Ingat benda ni. Tengah semayang tengok ada tai hidung di baju, batal tak? Tak batal. Tai telinga tak batal. Kerana dia bukan najis, dia mustaqzarah. Orang tengok orang kata gitu. Tak? Tapi tidak najis. Benda kotor tidak najis. Mani tidak kotor, tetapi masih dipandang orang tengok luar. Benda yang diluati syarak, mana meluar tengok, tapi tidak najis. Maknanya kalau kena air mani pada kain tidak batal sembahyang. Yang batal sembahyang tuang dia keluar mani. Tak? Sebab keluar mani hadas besar mani'un min sihhatis solat, yang menghalang daripada sahnya sembahyang. Tak? Jadi kalau mani tidak batal, keluar mani baru batal sembahyang. Tak? Jadi tak payah rokok-rokok. Tengok tu imam dia dari hidung belakang, dia baru tu imam. Tak? Ataupun tu imam dia pakai kain di pelekat, basah selah dengan air mani. Tak? Tidak batal lagi. Tak? Kalau kita mandi hadap automatik hadap kita angkat sekali kan. Tapi kalau kita masuk dubur, jatuh pula. Baik. Ulama berpendapat bila kita ada dua hadas, hadap besar pasal jima isteri ataupun baru kering daripada haid, hadap besar, lepas tu ketuk pula ada hadap kecil. Maka kita hanya buat sekali saja mandi, tak perlu lagi ambil wuduk. Kerana bila angkat hadap besar, terangkat hadap kecil. Hadap kecil ada pada 4 bahagian, tangan, muka, tangan, kepala, kaki. Hadap besar semua bahagian, sehingga Nabi kata jangan ketika mandi junub tinggal seorak bulu sekalipun, biar rata, menunjukkan sekalian badan ada hadap. Tapi bila kita niat akad hadap besar, maka hadap kecil terangkat. Batu ulama kata kalau siapa yang berhadap besar lalu dia mandi saja, harus hanya hukumnya tak wajib ambil wuduk, cuma sunat ambil wuduk selepas mandi junub. Faham tak? Dia gitu. Tak ada masalah dah. Lepas tu dia tanya pula, kalau kita mandi junub, kita tak boleh ambil wuduk, dah kayak gini mandi dah gonyoh dubur. Kita tanya balik, yang pertama tidak wajib gonyoh dubur ketika mandi junub. Yang wajib sapai air ke dubur. Betul tak? Jadi kalau sapai air tapi tak gonyoh,
Sah tak? Sah? Itu geng bini dia sembuh. Oh. Sah tak? Sah? Contoh tak? Atau dia nyelang dalam air, rata sekali air, bila nyelang dia akan pergi dengan cepat pada segala tempat yang ada udara. Tak? Ni gitu. Tapi ada sedap anak gonyoh, sunat gonyoh dubur ketika mandi junub. Jika kalau tak gonyoh, rata air. Tapi kalau tak gonyoh, tak rata, gonyoh baru rata, wajib gonyoh. Faham lagi? Dah kalau kita gonyoh, batal pula dalam wudu. Dah, jangan gonyoh dengan tapak tangan. Adakah syarat wajib gonyoh dubur dengan tapak tangan? Dah, yang batal tapak tangan, pegang kemaluan, betul tak? Dah kalau belakang batal. Dah, gonyoh dengan siku. Dah batal. Dengan lutut. Dah batal belaka. Pandai-pandai Tuhan beri akal. Dia ada otak nak gonyoh dengan tangan juga. Apakah sahabat tangan? Betul tak? Tangan plastik ada jual masa malam sekotok RM2.50. Nah, ataupun taruh tangan welding. Tak. Saya nak tanya, kenapa laki saya selalu membebel tak tentu pasal? Bila dia marah, saya sakit hati lah. Apa doa bagi suami tak membebel, tak tentu pasal? Kadang-kadang geram saya. Tak boleh salah sikit, tolonglah saya. Isteri yang sedih baluk. Yang pertama sekali, batulah apabila orang perempuan dia nak pergi beli kasut di kedai, adakah dia tutup mata dan dia pakai raba kasut tu? Tak, dia buka mata dan dia tengok. Adakah dia tengok sekali beli selalu? Tak, dia akan pegang kolok kasut. Kadang-kadang dia nak tapak tu tinggi, depan tu kepek, tapi ada tapak tinggi, depan tajam, dia tak beli. Makna memilih walaupun sepasang kasut. Kenapa tidak pilih betul-betul seorang suami yang duduk bersama kita? Kasut duduk di bawah, tapi suami duduk dalam rumah. Kursi katil, kursi tuala, kursi buah gigi, kursi bilik air, kursi jamban berok, kursi pinggang, kursi meja makan. Betul tak? Jadi tiba-tiba kena hak backing. Silap kita tau. Sebab tu risik, biar puas hati. Tanya orang, dia ni dok backing, dia ni bagus, dia ni baik dengan orang, biar puas hati, kahwin. Nah, ni baru gostan kereta, setuju dah. Ni masalah, tengok pakai kereta wajar. Dia ni berapa sewa sejam? RM8, wajar. Tak mampu, wibah. RM5 1 jam, sewa 2 jam, pergi minta anak orang. Betul tak? Dah, jangan tengok kenderaan, biar puas hati. Banyak orang pejabat, jabat mana dia kerja? Jabat ni siasat. Nak orang tidak salah, dia ni mulut uduk, lambat salah sikit dia akan carut maki hamu. Betul tak? Nak jadi suami kita kan, tidur sebatang dengan kita, pilih molek-molek. Ni kena kaki belebek, tapi pelik jangan. Biasa orang puang berakhir belebek. Dia ni mungkin ada kromosom puang. Pilih betul-betul lah, bukan orang lelaki orang puang kita kok. Jangan bila tengok handsome je bagai-bagai. Tengok juga, bukan kata agama saja. Kadang-kadang agama tu bagus dah, akhlak tak bagus. Mayang tak tinggal, puasa tak tinggal, ngaji bagus, tapi backing tak senang hati kat duduk. Betul tak? Jangan tengok harta saja. Kereta orang boleh sewa. Di Gostang lambat lagi. Pukul apa kata orang nak mari tengok mumet janji ukur 4.30. Dia ada bunyi Gostang kata mak buka pintu sikit, wajah anda mumet-mu kata kau hit motor je, tak ada kereta. Wajah tengok amak ni cekik kan anak ni. Natu aku pakai wajah. Masalah. Padahal kawan tu belakang ni wajah, hakak depan riba. Pakai sambung. Kereta sambung.
Biar puas hati nak ambil seorang suami. Jangan tengok comel handsome je macam kita. Jangan tengok tubuh katang macam tubuh kita je. Tapi tengok juga takut backing, takut menipu dan sebagainya. Tanya kawan dia, tanya orang jabat, tanya orang surah dia pergi. Faham tak? Biar puas hati perangai dia. Nak? Sebab bahaya. Cinta itu buta. Dan kita cinta jahat nampak lain. Muka macam naga, nampak macam jelu. Soalan seterusnya, apa hukum mesej dengan orang bukan mahram? Jawabnya boleh. Yang tak bolehnya yang lebih daripada sempadan. Sama juga macam kita tegur jiran kita yang perempuan, kita jumpa di Kuatang padahal duduk belakang rumah di Balok, kita tanya beli benda banyak ngau. Oh, beli ni sayur-sayur. Ada tak? Tak. Tu batas-batas syarak. Ni tegur hok over. Kalau saya tengok awak kau kemah dia ni. Dulu pinggang nampak tinggal ni kemah. Body hui. Tu haram lah tu. Faham tak? Tu sudah over daripada sempadan. Maka gitu juga bermesej. Tanya khabar ayah awak ada di rumah tak? Saya nak pergi di rumah ni, nak ambil cok ayah awak. Ayah dia JKK. Faham tak? Saya ada beberapa soalan dan saya harap dapat jawab semua soalan saya. Seorang ibu tunggal ada anak puang kahwin yang berkahwin. Apakah hukum anak perempuan itu sentuh dengan ayah tirinya? Contoh bersalam. Anak tiri mahram, tak haram bersentuh, tak batal sembahyang. Ayah kita kahwin dengan janda yang kita kahwin dengan janda. Ada anak puang, maka bila kita jimat mak dia, maka kita boleh setuh anak dia, tak batal sembahyang. Selagi belum jimat mak, belum lagi anak tiri kita, anak isteri, maka bukan mahram. Faham? Seorang anak gadis dirogoh oleh bapaknya, pulak dah. Abang tiri ayah sama dan keluarga belah ayah benci mangsa kerana mangsa tidak menarik report itu. Mangsa benci ayah dan keluarga ayahnya. Ayah dipenjara sekarang. Soalan, boleh atau tidak jika perempuan itu bila nak kahwin nanti dia tidak mahu beritahu ayahnya dan juga keluarga ayahnya dan hanya mahu berwalikan hakim sahaja? Jawabnya, tak boleh, melainkan dengan persetujuan mahkamah syariah. Jadi senang saja, buat aduan kepada mahkamah syariah untuk menggunakan wali selain daripada bapaknya dengan sebab gini. Faham tak? Qadi akan tengoklah mana yang perlu. Tak usah susah. Seorang perempuan hamil anak luar nikah, masa dalam kandungan 2-3 bulan mereka telah kahwin. Tetapi bila lahir bayi itu perempuan, apakah hukum bapaknya menjadi wali? Kerana dalam IC dia berbintikan bapak bukan Abdullah. Dengar molek. Jika orang tu bukan ayah dia, dia pergi buat dalam IC ayah dia, maka tetap tak boleh jadi wali. Faham? Kerana yang boleh jadi wali hanyalah bapak pada alam dunia hak zahir, bukan bapak dalam IC. Faham tak? Nak hak betul. Bapak kedai, bapak dia, bapak kandung, boleh jadi wali walaupun dalam IC nama lain. Faham? Pasangan bernikah di Thailand. Setelah beberapa tahun bergelar suami isteri, isteri telah ditinggalkan suami lebih 3 bulan tanpa nafkah zahir dan batin. Walaupun mereka telah mendaftar di Malaysia tanpa lapar cerai atau tuntutan pasah, si isteri berkahwin lagi di Thailand dengan orang lain tetapi tidak didaftarkan di Malaysia. Apakah hukumnya? Sah atau tidak hubungan dengan suami barunya? Sah tidak perceraian tanpa lapar cerai atau tuntutan pasah? Jawabnya, perkahwinannya dengan suami yang pertama adalah sah, dan perceraian dengan tuntutan daripada pihak perempuan tadi tidak sah. Suami dia tinggal 3 bulan tak balik, bukan terus jatuh, melainkan dia buat taklid. Jikalau saya meninggalkan awak 3 bulan berturut-turut, maka jatuh terus secara automatik, baru jatuh.
Faham? Tapi ada dengan sebab, maka pihak qadi akan menjatuhkan talak. Faham? Jadi dia kahwin dengan suami yang baru haram dan tidak sah. Kerana tidak ada lagi pengesahan perceraian yang pertama. Soalan yang seterusnya, saya bergaduh dengan suami saya. Tiap kali bergaduh, saya jadi sedih. Saya pun teringat power lama saya. Ulok dok. Berdosa tak dia, saya sebagai isteri teringat kekasih lama? Tolong jelaskanlah. Kalau boleh saya nak lupakan aja kenangan cinta lama, tapi ia datang sendiri. Isteri yang sedang kesedihan baluk. Aduh, baluk juga. Boleh tak puan baluk ni? Baik. Bila berkahwin kemudian masih lagi ingat kekasih lama, tidak haram. Yang haramnya sengaja ingat dengan segala memori-memori yang ada, kita simpan dan kita ingat, haram. Contohnya dia main dengan orang lain, maknanya kasih dengan orang lain, kahwin dengan orang lain. Bila kahwin dengan orang lain, buang segala memori yang boleh. Memori dua ni boleh buang. Dalam handset wajib kena delete semua, dan dalam Facebook ke apa ke wajib kena delete semua hubungan. Tu memori-memori yang boleh kita delete. Dalam kertas, dalam gambar kena bakar api belaka. Faham tak? Kerana kita sudah ada suami. Semua benda tu tidak dibenarkan dalam Islam. Lepas tu ada memori yang kita tak boleh nak delete. Mana? Dalam hati. Betul tak? Dalam hati kita masih teringat-ingat kerana baru lagi. Maka tidak berdosa. Tapi sengaja duk ingat feeling malam-malam tak kerja, duk feeling boyfriend lama. Laki ada sejik duk kata sebeh wallah. Bini duk kaya boyfriend lama. Hukumnya haram. Baik. Soalan seterusnya, baru ini seorang pemimpin pertubuhan Islam menyatakan sokongan kepada orang Melayu untuk menyertai sebuah parti lain yang bukan Islam. Sedangkan orang Melayu masih ada pilihan yang lain. Apakah pandangan? Kita tak boleh beri pandangan. Kita ikut ulama-ulama yang telah pun beri pandangan daripada keterangan Al-Quran dan hadis. Orang Islam haram sekali-kali berkasih sayang dengan orang yang tidak beriman pada Allah dan Rasul. Yang hanya boleh kita mengambil pertolongan daripada bukan Islam. Orang yang tak mau beriman dengan Allah dan Rasul, kita hanya boleh ambil keuntungan manfaat dengan kekuatan mereka sahaja. Adapun berkasih sayang tak boleh. Faham tak? Itu kena faham baik-baik. Berkasih sayang tak boleh. Haram hukumnya. Menjadikan sebagai sahabat tidak selama-lama, kerana mereka engkar untuk tauhidkan Allah. Yang boleh apa yang Rasulullah buat, ambil kekuatan orang bukan Islam untuk memenangkan Islam. Kalau itu sajalah, maka dibenarkan. Mata-mata lebih kita sayang kepada orang yang bukan Islam daripada sayangkan orang Islam, hukumnya haram. Kerana semua orang Islam adalah wali Allah, walau kana fasika, sekalipun dia orang fasik. Apa hukum menunggang motor atau kereta laju? Adakah dikira aktiviti membahayakan diri? Adakah bunyi bising yang dihasilkan itu mengganggu orang ramai? Jawabnya, kalau memang mengganggu orang ramai, tetap haram. Kuat sangat. Tengah-tengah malam pula tu, habis tak boleh nak tidur, anak orang menangis habis, maka tidak dinafikan dia berdosa. Kemudian pula bawa kereta laju, adakah membahayakan? Jawabnya, tengok keadaan kelajuan ni. Kalau di highway dia bawa laju, mana Sabah dah tak ada kereta. Kalau celah orang tu laju dah, mana Sabah orang nak konakung dia langgar, mati habis orang, maka hukumnya haram. Dan kadang-kadang tidak haram dengan laju, tapi perlahan itu haram, kerana menyusahkan orang ramai. Daripada aduan para pemandu seluruh Malaysia, orang paling marah sekali memandu perlahan. Ni paling ramai di dalam raya Malaysia.
Nak orang nak lalang highway, nak jalan persekutuan, nak pergi derah, dia bawa 30. Nak potong tak boleh, duk tengok mesej. Nak kacir. Belakang tu 15 buah duk ikut dia. Nak orang beri api tak kena tepi luah tu dibuat macam trailer dia. Padahal kacir je, menyusahkan orang. Ini paling banyak. Orang bila hijau jalan cepat. Sebab bila kita keluar cepat daripada traffic light, 10 orang boleh keluar. Tapi kita keluar slow, 3 orang je lepas. Tak ke menyusahkan orang lain. Nak keluar pada traffic light, kita tengok Kuala Lumpur bila hijau, sup pergi. Nah, kita hijau cari dia seminggu lebih. Cari dia. Patut 15 buah lepas orang boleh balik rumah orang, 3 buah lepas. Betul tak? Ramai jenis menyusahkan orang ni. Duduk belah kanan slow. Kita duduk belakang. Dia tengok. Dah lari. Bagi rapu. Ni bahlul panggil. Tak ada tahu undang-undang menyusahkan orang. Bila orang kena ikut tepi, dia pun masuk tepi nak masuk simpang accident. Betul tak? Dia pelik macam mana dia tak ajar. Sekolah memandu dia ajar tak benda gitu. Nak? Cuba pergi KL. Kita duduk belah kanan, orang akan ke tepi. Pasal orang akan beri laluan. Tak kira Bengali ke orang apa pun, civic dia ada. Betul tak? Kita nak keluar simpang, orang straight, ramah kereta. Kita keluar sampai kat simpang mesti orang berhenti. Wajib berhenti KL. Dia akan berhenti, kita boleh keluar. Sini, mapuh mu duduk situ. Betul tak? Dah Islam ajar tak kita? Itu jauh daripada prinsip Islam. Nah, kita keluar sikit bagi amarah supaya dia berhenti. Pernah. Tak lagi. Nah, kecil. Soalan seterusnya. Saya bujang lagi. Saya ada seorang yang saya minat, wanita. Saya juga malas sembahyang, malas mengaji. Soalnya boleh tak saya ingat atau lihat gambar wanita yang saya suka kerana nak melakukan perintah Allah? Kerana saya tidak boleh lakukan perintah Allah seperti melakukan solat, puasa tanpa lihat gambar dia. Macam-macam dah. Dia ni minat seorang perempuan awet dah, dia ada gambar. Jadi kalau dia tak nak semayang, tak tengok gambar puang, tak boleh nak semayang. Pelawak mu ni nyakit berat dah. Sedangkan Allah mengatakan Allah tidak akan beri rasa manis beribadah melainkan orang-orang yang mengalih pandangannya daripada melihat kecantikan seorang wanita. Lepas tu kita semayang tak manis, padahal semayang itu manis. Gula itu manis. Kita gula makan ke orang sakit kata tawa gula ni, padahal dia ada penyakit, dia kata tawa. Maka kita solat sepatutnya manis tak, tapi kita tidak berasa kemanisan kerana banyak tengok tubuh badan orang perempuan. Betul tak? Soalan seterusnya, saya ni pelajar IPT. Masalah saya, bila saya nampak perempuan, saya rasa geram. Apa hukum bila perempuan tu minat kat kita, kita tak layan dia? Macam-macam nyakit budak-budak ni. Tengok perempuan, lelaki tengok perempuan memanglah gerang. Dok mu lah, Tok Imam gerang. Nampak tak? Li tengok perempuan gerang tak? Kalau tak gerang, mati bucuk. Soalan seterusnya, mana bab ibadat sikit? Bab perempuan lah, sokmo-sokmo. Baik. Ni ada soalan sikit. Bila seorang itu puasa sunat, tiba-tiba dihidangkan dengan makanan kawan yang tidak tahu dia berpuasa, lalu orang puasa tadi berniat nak makan makanan tersebut, batal tak puasa? Jawabnya, niat nak makan tidak batal puasa. Niat nak batalkan semayang, batal terus. Tapi puasa tak, melainkan siapa kita makan. Aku nak batal hari ni, tak tengok nasi minyak hari ni orang kenduri, tak batal. Dia pergi kat kenduri nasi minyak, batal lagi? Tak lagi, pasal baru pergi. Dia pun makan bola dalam mulut, batal lagi? Tak, pasal bola dalam mulut. Dia telang, baru batal. Faham?
Saya ingin tahu kenapa, apakah Nabi kita pegang tongkat masa khutbah Jumaat dan salat yang lain? Kalau tidak, dari mana asal usul pemegang tongkat masa khutbah disampaikan? Nabi tidak pegang tongkat, Nabi pegang panah, busur dan tombak. Maka kita ada panah tak ada panah, maka berpeganglah atas apa jua pun, kerana mengikut perbuatan sahabat. Jadi sahabat berpegang pada kayu, kita berpeganglah kepada kayu ataupun tongkat. Dan kalau tak pegang, tak ada masalah pun. Bukan rukun khutbah, bukan syarat sah semayang. Saya tengok ramai yang memakai serban, ialah kerana sunnah Nabi. Betul? Soalan saya, terangkan sejarah serban Nabi, warna serban, kesukaan Nabi, cara Nabi pakai serban ekor panjang pendek. Kerana saya juga ingin memakai serban. Jawabnya, tidak ada sebarang hadis sahih yang menetapkan akan kaedah pemakaian serban oleh Rasulullah SAW. Yang adanya hadis Nabi memakai serban sahaja. Kemudian hadis-hadis hasan banyak dalam kitab-kitab bab imamah menerangkan bahawasanya sunat serban itu 7 hasta. Tetapi kalau kurang daripada 7 hasta itu, hukumnya harus pada syarak. Dan pada hadis yang lain, Nabi membaiki serban para sahabat. Manakala nak pakai serban, pakai betul-betul biar comel, jangan lepo-lepo gitu macam atas sapoh. Kerana Nabi suka berhias. Nabi ni jangok, Nabi ni bersiap. Rambut Nabi panjang, rambut Nabi letak minyak dan jambi sikat bagi comel. Maknanya Islam adalah agama handsome, agama smart, agama yang jaga keterampilan. Jadi tidak ada ketetapan warna pun, melainkan ulama bersetuju bahawa warna serban putih lah yang paling afdal, kerana Nabi bersabda, ilbasu min siyabikumul bayad, hendaklah kamu pakai pakaian yang terbaik warna putih. Kemudian Nabi pakai serban warna hitam, warna hijau. Dan ada pendapat satu lagi, hadis hasan di ghairi mengatakan Nabi memakai serban warna merah. Saya kahwin 4 tahun, 2 orang anak. Masalah saya, bila saya nak kepada isteri saya, kadang-kadang ditolak permintaan saya dengan alasan letih, menyebabkan saya perah menungging-nungging. Nak kahwin tak cukup, tiap bulan cuma dapat 2,300 hingga 2,800 saja. Tolong doakan saya untuk sihat tubuh badan. Jawabnya, minta molek-molek lah dengan isterimu. Jikalau tak bagi, dia beri alasan letih sokmo, menyakitkan hati suami, berdosa ditanggung oleh isteri. Faham tak? Itu jaga-jaga baik. Dan jangan pula suami tu lebih berdoa-doa lalu. Siapa kawan tu nak menyapu pun tak boleh, nak basuh baju anak pun tak boleh, tengah nak pegang mesin basuh pun jadi. Jangan buat lapor gitu. Jadi khairukum li ahli, sebaik-baik kamu buat yang terbaik untuk isterinya. Maka kalaulah dia degil juga orang puang ni, maka buat baliklah borang poligami. Bila dengar tengok kita ni borang benda pula bang, borang waisan kan, dah awak ni kurang dah nak layang saya ni, saya berhajat nak kahwin seorang lagi. Biasa orang puang dia bagi tak? Bagi tak? Tak. Maka dengan cara gitu kadang-kadang dia jadi baik dengan kita. Ni kita kabur nak kahwin ada pitih, dia pun tahu dia ada pitih, dia berani dah duduk. Jadi puan marah bab kahwin ni, jangan main. Dia mati dah, bangun semula mayat. Jangan main poligami. Soalan seterusnya, kita ada masa 7 minit lagi. Baik. Anak mati lepas bersalin, tak pernah tengok kubur sebab jahil. Bila ada sedikit kesedaran pergi cari. Tak ada sebab tak letak batu nesam. Betulkah akhirat nanti dia cari ibu bapaknya, dan kenalkah dia dengan ibu bapaknya? Betulkah anak itu akan tolong kita
nanti tolong terangkan. Jadi anak kecil mati masa beranak, mati bersalin lah. Anak kecil ni mungkin 5 bulan 6 bulan lah. Jadi bila mati pergi tanang lah anak tu, baby tu dah ubuh batu nesang. Jadi bila cari nak pergi kubur, lain kali tak jumpa dah kat mana kubur anak. Soalan dia, adakah anak ni akan beri pertolongan kepada ibu bapa di akhirat nanti? Jawabnya insya-Allahu kana. Jika Allah menghendaki, ya. Anak-anak akan berdoa kepada Allah mencari ibu bapaknya di akhirat nanti. Siapa yang masuk syurga, dia tidak ingat lagi siapa yang belum masuk. Tetapi di padang mahsyar, orang akan minta pertolongan. Di antaranya budak-budak. Budak-budak disebut dalam hadis bertanya dan minta Allah beri kebaikan kepada ibu bapaknya. Sebab itulah kita buat baik ke anak-anak kita. Nak mati, jangan kita marah pada Allah. Bahkan kata inna lillah. Semua kita milik Allah. Anak aku mati kecil, bukan hak aku, hak Allah. Siapa yang sabar, maka mudah-mudahan diberi syafaat anak yang mati itu di akhirat nanti. Soalan seterusnya, ibu bapa akan disoal di akhirat sebab tak ajar ilmu fardu ain pada anak, sebab sempat bertaubat sebelum meninggal. Di soalnya juga ditayangkan juga keburukan kita di pada masyarakat. Kalau dah bertaubat, dengar molek, dosa ni ditulis di dalam buku catatan, giam. Bila kita padam dah, tidak lagi orang tahu melainkan Allah. Padam dengan benda, dengan taubat, dengan istighfar. Siapa yang bertaubat, Allah padamkan. Bila Allah padamkan, tak ada dah dalam buku. Bila tak ada dalam buku, tidak dibaca lagi. Kita punya report, kita punya testimonia daripada polis mengatakan kita ni berjenayah dan sebagainya. Susah kita nak minta kerja pun, leceh apa semua tak. Tapi dengan kita kenal orang menteri, orang-orang atasan umpamanya, dia padang rekod jenayah kita, maka ada tak lagi? Tak ada. Pagi mana-mana pun orang tak tahu dah. Dalam komputer padang dah, tak ada. Dalam motherboard pun tak ada. Maka itulah taubat namanya. Siapa taubat, kosong daripada dosa. Yang tahu dia pernah berdosa hanya Allah, malaikat pun tidak akan sebut lagi. Jadi kita nak taubat sekarang atau di akhirat? Di akhirat taubat dalam neraka, dalam api dulu. Faham tak? Taubat sekarang tak payah masuk api. Menyesal buat dosa, walaupun pernah berzina dengan sebilion awet, Allah ampun malam ni juga. Yang susahnya dosa kita dengan orang, tipu tanah orang, tipu negara orang, ambil barang orang sengaja tak bayar, ambil cicing tak bayar-bayar, ambil selendang itu masih dengar kuliah, kata nak bayar 3 kali, 10 ya 20 ya buat senyap. Waktu lipat harta orang bayar. Kalau minum arak, malam ni bertaubat, malam ni jadi anak yang baru beranak, bersih dari dosa. Kerana orang yang taubat minum arak hanya perlu menyesal dalam hati, takut kepada Allah. Tak payah pergi kedai arak minta maaf ngapek jual arak. Faham tak? Tapi orang yang maknanya apa benda ni ambil harta orang, kena minta maaf dengan tuan dia dan kena hantar balik harta. Orang yang berjudi, main di kasino dari muda sampai umur 60, dengar orang ngajak, menyesal, bertaubat, Allah ampunkan dia daripada berjudi. Tak payah pergi ke Genting Highland, tak payah pergi ke Dempak nombor ekor minta maaf dengan tokek ekor, tak payah. Serta-merta Allah ampunkan dosa judi, dosa dengan Allah. Orang yang berzina, nak datang balik lagi, datang pergi ke Mekah, lepas berzina aja terus rasa menyesal dan berdosa, dia pun bertaubat, Allah terima, walaupun datang lagi pakai seluar dalam, baru sudah berzina. Faham tak? Biasa orang berzina pakai seluar tak? Dah. Jadi lepas berzina mesti telanjang bogel lagi tak? Mari rasa takut pada Allah, dia pun bertaubat dalam hati, Allah ampun dah dalam keadaan telanjang bogel. Faham lagi? Tapi kalau kita makan harta orang, kita dilatih jadi pemimpin, kita makan harta rakyat, kita salah guna harta rakyat, Tuhan tahu maaf. Gi haji mabrur, bukan mabrur.
Tak. Kerana apa? Kerana tak pulang harta orang. Mana boleh pergi haji. Soalan yang terakhir pada malam ini, ada lagi soalan. Bakinya lebih kurang 80 keping. Kita baca insya-Allah pada lain kali pula. Betul ke saya dengar ada orang kata mana-mana isteri yang semayang tidak berdoa untuk suaminya, maka semayangnya ditolak? Jawabnya tidak betul. Kalau terjemahan kepada zahirnya, yang betulnya berdoalah untuk suami-suami tiap-tiap kali lepas semayang. Mudah-mudahan berkat Allah terima semayang para isteri. Tidak disyaratkan sahnya semayang kena berdoa untuk suami. Macam mana pula saya tiada suami, saya nak berdoa ke siapa? Kalau tak berdoa untuk suami, Allah tak terimalah ibadah saya. Sedih dia. Kalau gitu berkahwinlah anda. Yang terakhir, jika terdapat 2 atau 3 orang peserta perempuan yang sememangnya tak pakai tudung dalam satu permainan dan pakai pakaian yang menjolok mata, adakah menjadi permainan yang haram? Jawabnya tidak lagi permainan yang haram, tetapi permainan itu sudah ada perkara yang haram. Main badminton, main bola keranjang, orang lain pakai tudung aurat belaka, dia seorang main pakai skirt. Dah berdosa belaka ramai-ramai. Dia sama macam kita naik bas, macam kita pergi kerja. Nampak? Pergi kerja di pejabat, orang lain pakai tudung belaka, dia seorang kan ni mari tak pakai tudung. Jadi haram belakalah jabat tu. Tak. Jadi menyusahkan orang lain. Dia memang berdosa kepada Allah. Orang yang sengaja tengok aurat ni pula, tak berdosa pula kepada Allah. Jadi tidak dipanggil majlis itu majlis yang haram. Majlis yang haram adalah dia hidangkan arak atau makanan yang haram, ataupun tujuan majlis itu dibuat untuk buat benda yang haram. Jadi majlis tu nak main bola bowling, nak lepas bola bowling sebagai sokan yang diharukan syarak. Tiba-tiba ada mari pula pakai skirt 2 orang, maka adakah bola bowling itu jadi haram? Tetap tidak haram, tetapi majlis itu sudah tidak ada keberkatannya. Soalan yang terakhir. Jadi saya nak tanya bagaimana untuk kita sebagai pemimpin menegakkan kembali ajaran Islam ataupun Islam di dalam negara kita. Saya begitu sedih melihatkan semakin lama agama semakin dipinggirkan oleh golongan pemerintah, pemimpin yang mengaku Islam tergamak menari di atas pentas. Pula dah. Baik. Jawabnya, gitulah kita dilatih semayang berjemaah. Apabila imam itu betul, kita betullah duduk akur di belakang. Bila imam rakuk, kita rakuk, imam berdiri, kita berdiri. Bila kita tidak puas hati dengan sebab imam, perangai atau akhlaknya, tetapi dia tidak merubah hukum-hukum berkenaan dengan semayang, maka sah kita buat dia sebagai imam. Contoh tu imam ni mulut tak molek sangat dengan jerang-jerang, maka sah kita semayang kerana tak ada kaitan dengan hukum semayang di masjid. Tu imam ni dia berakhir curi ubi kayu orang malam-malam, maka sah juga kita buat tu imam semayang Jumaat kerana curi ubi kayu dosa dia dengan orang lain, tak ada kaitan dengan hadis semayang ni. Maka kalau dapat imam-imam gitu, bersabar dah, jangan pecat imam gitu, bang kita beri nasihat kepada dia. Begitu juga imam yang baca panjang sangat, nak slow sabbi isma rabbikal a'la alladhi, sudah kerja dah lah. Nah, setengah makmum hak pakai pamper, terlarah pamper. Faham tak? Hak bawa inhaler tayar awal gini tu. Tidak mati terus jeng. Maka kalau imam gitu jangan pecat, kerana dia tidak pun ubah rukun-rukun semayang. Maka kita nasihat dan bersabar. Gitu jugalah bila ada pemerintah yang maknanya berjudi tetapi mereka mengamalkan hukum-hukum Islam, kita nasihat dan bersabar. Ada pemerintah yang maknanya minum arak tetapi dia melaksanakan hudud di dalam negara, kita kena nasihat dia janganlah minum arak, tapi kita tak boleh pecat dia kerana dia melaksanakan hukum.
Tetapi jika pemerintah sudah menegakkan hukum undang-undang orang kafir dan meletakkan di bawah peraturan Islam dan menyebabkan ramai orang yang sudah rosak akidahnya dibiarkan perkara mungkar, dimarah perkara dakwah dan sebagainya, dibenarkan kasino dan kilang arak, dilarang ceramah dan tazkirah dan seumpamanya. Murtad tidak diambil tindakan, pakai serban pun dipecat daripada sekolah, pakai burdah dilarang masuk di jabatan kerajaan, kain dedah nampak peha dibenarkan menjadi ketua pengarah dan sebagainya. Yang melakukan perkara maksiat seperti penari-penari yang mempopularkan nama Malaysia, dinaikkan namanya, diberi hadiah dan berbagai-bagai. Manakala yang berdakwah, yang berceramah dan sebagainya dituduh dengan ekstrim dan seumpamanya, ditukar hukum-hukum dengan hukum buatan manusia yang boleh menyesatkan manusia, maka wajib dah kita turunkan dia dari jawatan jika setelah kita tegur dia enggan turun. Seperti imam yang telah merosakkan perbuatan semayang zuhurnya 2 rakaat dengan kunut, asar 3 rakaat, maghrib 8 rakaat, isyak 1 rakaat, maka Jumaat 25 rakaat. Maka kalau kita bersabar dengan kita jahannam habis. Bukan Gangnam lagi, Jahannam terus. Maka setelah kita nasihat dia masih menerukan yang salah daripada hukum syarak, maka wajib hukumnya kita kena ubah. Nampak? Fal yughayyir, hendaklah kamu ubah. Ubah lagu mana? Tolonglah mereka ini. Mereka tidak melaksanakan hukum Islam, tolong dia. Apa? Kerana dia sudah menjadi orang yang zalim. Dalil Allah kata, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Siapa yang tidak mengenakan peraturan yang diturunkan oleh Allah, mereka dikira orang zalim. Maka bila zalim, Nabi suruh rakyat tolong. Bila Nabi suruh, unsuruz zalima wal mazlum, tolonglah orang zalim dan orang yang kena zalim. Sahabat kata orang zalim, kami fahamlah, tolong. Orang zalim tolong lagu mana? Tolong hentikan kezaliman mereka. Faham tak lagi? Faham tak? Jelas tak? Ni bukan politik, ini perintah Allah dan Rasul. Jelas benar dah tu. Kalau tak faham, lebih bodoh daripada lembu yang paling bodoh dalam daerah faham. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan kita akan dipertemukan Allah sekali lagi. Dan bismillahirrahmanirrahim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Rabbana zidna 'ilma, Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.